Dan Assalamualaikum, salam kripto. Alright, so dalam video ni saya nak cerita sedikit tentang indikator yang kita boleh gunakan bila buat technical analysis bila kita trading kripto. Alright, so indikator ada banyak. Alright, and saya pun dulu pernah buat macam kelas ataupun webinar cerita tentang basic on cryptocurrency trading. So one of the indicator yang selalu famous ramai orang guna adalah MACD indicator. Alright. So MACD indicator ni nama penuh dia moving average, convergence and divergence lah. Alright. So MACD indicator ni dia ada direction dan juga dia ada momentum. Alright, so saya akan perhalusi on macam mana kita nak tahu direction dia dan juga momentum dia. So sebelum tu saya nak tunjuk dekat trading view ni, kalau kita nak gunakan MACD secara auto. Alright, so dekat trading view ini tips kita pergi dekat bahagian indicator, lepas tu kita pergi dekat bahagian technical. Seterusnya dia ada strategi. So kita kadang-kadang boleh tahu berapa banyak percentage yang kita boleh dapat lah gunakan strategi. Dia ada banyak, Bollinger Band lah apa semua. Tapi untuk video ni saya nak cerita MACD je lah. So saya klik MACD strategi. Alright, so bila klik MACD strategi, tuan-tuan puan-puan boleh nampak dekat chart dia ada nampak tak biru MACD-LE. Maksudnya long entry lah. Okay, long entry. And MACD SE ni adalah short entry. Ini untuk yang ada yang maybe main leverage dan sebagainya, dia nak buat untung melalui dua arah. Tapi dalam video ni saya cerita let's say kalau kita trade on spot. Alright, so kalau trade on spot kita ambil yang MACD LE semua ni lah. Okay, so based on strategy tester ni, kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat bawah ni, alright, percentage of profitable ni 33%. Tapi dalam thumbnail saya kata 70% dan ke atas kan. So actually ada sedikit modifikasi yang kita perlu buat. Alright, tak semestinya semua strategi ni dia tepat ataupun ikut apa yang kita nak lah. Alright, sebab kadang-kadang dia just masukkan coding saja. So kadang-kadang manual, kalau kita tweak, modify sikit, kita boleh dapat percentage yang lebih bagus. Alright, so kalau tengok dekat sini, kita boleh buka dekat indikator ni lah. Kita just type MACD, MACD, dia keluar moving average, convergence, divergence. So kalau saya klik dekat sini, alright, so basically kita boleh match lah kan. Contoh ni dia dah cross up. Alright, dia dah cross up, dah jadi hijau. Bila hijau, lepas yang hijau kedua, baru dia letak entry dia. Alright, baru dia letak entry. And sama juga bila dia nak closing, ni contoh okay, dia dah letak entry dekat bar yang kedua. Selalu dia masuk dekat bar yang kedua untuk entry. And exit dia pula, dia masuk dekat bar yang kedua juga. Bar yang kedua. Alright, so saya nampak ada sedikit isu lah based on this this method. Alright, di mana entry dengan exit dia ni saya rasa mungkin boleh diawalkan untuk dapatkan lebih banyak profit. Alright, so and lagi satu juga, MACD ni saya rasa ketepatan dia lebih tinggi kalau kita matchkan dia dengan EMA 200. Alright, so apa saya buat? Saya buat sedikit manually lah. Saya buat mapping secara manual. And usually kalau nak buat back testing ni, kita kena buat mapping secara manual. Usually orang akan buat 100 dan ke atas, tapi saya tak larat nak buat 100. Saya buat dalam 10 lebih macam tu lah, just untuk tunjukkan dekat tuan-tuan perempuan. Dan tuan-tuan perempuan boleh buat back testing sendiri sebelum gunakan strategi ini. Alright, so ini adalah coin OP ataupun optimism. Alright, so apa yang saya nak tunjukkan adalah, okay, sebelum tu saya nak bagi tahu ini adalah dekat 1 hour trading. Alright, time frame dia adalah 1 hour. So untuk strategi MACD ni sebenarnya kita boleh gunakan dalam pelbagai time frame. Cuma dalam video ni saya ambil 1 hour lah, sebab usually saya suka trade using 1 hour ataupun 15 minit. Okay, so kalau tengok dekat sini, okay, so usually
map macam contoh saya mapping dekat sini kan. Ini maksudnya bila dia dah start menghijau dekat bar pertama, saya akan buat entry lah. Nampak dekat sini bar pertama ni saya akan buat entry, and bila dia nak close saya akan exit. Saya takkan tunggu dia jadi merah dulu, sebab kadang-kadang bila dia jadi direction dia towards merah, dia boleh jatuh dengan mendadak and probably boleh rugi. Alright, so bila dekat sini saya dapat negatif. Saya dapat negatif. Kenapa saya dapat negatif? Okey, ingat tak awal-awal video saya ada katakan tentang direction dan juga momentum. Alright, so maksud momentum adalah kalau kita tengok yang ni, dia punya bar ni kecil je, pendek je. Alright, maksudnya momentum dia nak naik ke atas tu sangat-sangat lemah. And lagi satu perkara yang kita boleh tengok bahagian momentum adalah yang line crossover dekat bawah ni, yang warna biru dengan warna orange. Kalau crossover itu berlaku di bawah histogram ni, di belah bawah, kemungkinan besar dia tak akan buat kenaikan yang signifikan ataupun dia akan buat penurunan. Inilah dia contoh dia. Alright, contoh dia. Walaupun kita tengok dia dah hijau dah ni kan, kita rasa macam okay, fine, masuk. Tapi tengok-tengok dia jatuh. Sebab apa? Momentum dia lemah. That's why untuk MACD kita kena fahamkan arah tuju ataupun direction dan juga momentum. Okay, baru kita boleh gunakan strategi ni dengan berkesan. At the other hand, nampak tak? Yang ni profit 3%. Okay, maksudnya apa? Masuk dekat crossover ni. Alright, dia dah start buat crossover, kita pun masuk lah. Okay, dekat crossover. So crossover ni bila kita dah masuk sama dekat sini, and then kita tunggu and sampai crossover tu habis. Crossover tu habis dekat sini. Okay, and saya pun dah buat mapping dekat bahagian ni lah. Kita exit, and bila exit dia adalah 3%. Alright, nampak tak? Crossover tu berlaku di bawah and dia tutup di atas. Maksudnya momentum dia signifikan. Alright, momentum yang signifikan. Jenis momentum yang kuat tuan-tuan puan-puan adalah yang macam ni. Nampak tak saya tulis momentum kuat? Maksudnya dia turun naik, kita boleh masuk banyak kali. Contoh kalau kita start dari crossover yang ni, crossover yang saya map bawah ni, dan dia memang buat banyak kali crossover, tetapi direction dia selalu ke atas. So 1, 2, 3, 4. Ini contoh momentum yang sangat-sangat kuat. Dia start dari bawah and dia ending ni bukan dekat sikit bahagian atas je. Ending dia lagi tinggi daripada histogram. Maksudnya ini momentum kuat and kita boleh dapat profit yang sangat banyak. Okay, and sama juga bila dia menurun berlaku crossover, kita still juga boleh masuk. Cumanya dia punya entry ni tidak begitu signifikan lah. Alright, although yang ni menurun, momentum lemah, tapi still kita boleh buat profit. Alright, tetapi bila kita pergi lagi satu crossover time dia menurun, nampak tak? Negatif 0.38. Maksudnya momentum dia semakin lemah. Kena tunggu dia crossover balik macam ni. Alright, so always remember direction dan juga momentum bila kita nak guna MACD. And lagi satu, macam mana kita nak tahu bila dia boleh buat momentum yang kuat? Nampak tak line yang ungu ni? Ini adalah EMA 200. Alright, so kita boleh pergi dekat indicator, just type EMA 200. Guna je lah mana-mana EMA yang ada, tapi saya suka gunakan yang EMA 20, 50, 100 and 200. Alright, so lepas saya dah dapat yang tu, saya boleh adjust lah. Alright, so mana-mana EMA pun sama. Kita boleh pergi dekat setting. Macam ni saya guna for EMA, DC and Bollinger Band. Semua saya ambil indikator yang campur semualah. So kita boleh klik mana yang kita nak. So kita ambil yang 200. Alright, so kalau dia berada dekat atas 200, memang selalunya momentum dia kuat. Alright, and kita ambil jenis yang momentum rendah pula. Ni contoh yang momentum rendah. Alright, dia berada di bawah EMA. So momentum dia sangat lemah. Nampak tak? Bila dia turun, bila dia buat crossover tetapi dia tutup
dan berada di bahagian bawah histogram ni. Selagi mana perkara itu berlaku, dia hanya bergerak sideways ataupun bergerak ke bawah. Alright, so kalau momentum yang macam ni sangat tidak disarankan untuk masuk lah. Alright, sebab momentum dia memang kecil-kecil je sampai kita nampak satu momentum yang signifikan. Alright, maksudnya kalau masuk pun maybe kita nampak okay, ada crossover kan. So macam ni, dia hijau, tiba-tiba ada satu merah and then dia hijau. So maksudnya benda ni tidak stabil. Alright, so disarankan tak masuk kalau yang macam ni. Unless dia buat something yang signifikan macam ni lah. Alright, baru kita boleh nampak momentum dia. Alright, baru boleh nampak sedikit momentum. And lagi satu, always gunakan stop loss. Alright, so kadang-kadang mungkin kita terciduk, alright, kita loss sikit tapi kita boleh recover balik. Macam ni kan, kita nampak okay, dia dah ada penurunan yang sekata merah-merah-merah. So bila dia buat crossover, momentum dia akan pick up. So dapatlah dalam 5.08%. Tapi dia test bahagian EMA 200, dia tak berjaya and then dia drop. Alright, sama juga selalunya kalau setup dia berada di bawah EMA 200, tuan-tuan dan puan kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Macam ni dia drop dengan mendadak. Okay, and even dia buat crossover crossover pun tidak begitu signifikan, drop balik. Drop balik. So kalau let's say kita masuk dekat sini, jangan risau, always letak stop loss so that the next time you masuk balik, you boleh untung. So let's say next crossover dia dekat sini, you masuk balik, you masuk balik, then you boleh profit balik lah. Alright, contoh dekat sini, crossover dekat sini, nampak ada crossover, masuk, then you boleh profit balik. Alright, cumanya akan ada banyak irregularities bila kita trade dekat bahagian bawah EMA 200. Alright, that's why kalau bila bawah EMA 200 ni, always pasang stop loss yang sesuai. Kalau tak, kita boleh terciduk dengan dahsyat. Contoh macam ni lah, dia jatuh dari sini, momentum dia makin lemah. Alright, so walaupun you maybe boleh buat profit dekat bahagian ni, tapi kalau tak letak stop loss yang yang sesuai, eventually you boleh terciduk. Alright, so that's why mana-mana strategi pun always pasang stop loss. Alright, and then ni lagi satu contoh. Contoh bila dia dah cross ke bawah EMA 200. EMA 200. So nampak tak dekat sini dia macam stable. Bila dia dah start cross, kalau you masuk entry pun, you boleh loss berturut-turut. Nampak? Ni negatif 1.64. Yang ni, ni lagi satu 1.17. Kemudian baru ada profit 2.34. Alright? So that's why kita kena matchkan EMA 200 dengan MACD untuk dapatkan keputusan yang lebih jitu. Alright, dia tak ada strategi yang boleh bagi kita 100% win rate. Alright, tetapi usually kalau kita dapat 70 ataupun 80% ke atas, itu dah cukup baik. Alright, so kalau based on mapping yang saya buat ni, okay, so let's say ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang mencatatkan loss ni adalah dekat sini. Satu ni yang negatif 2.5%, and lagi satu pula dekat sini. Alright, dekat sini. Okay, but of course ini kalau nak ambil ni in terms of kejituan, dia bukan 100 kali lah kan, dia dalam 13 kali. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan buat mapping, let's say buat mapping on 100 point, alright, dan tuan-tuan puan-puan boleh nilai sendiri berapa banyak persen yang tuan-tuan puan-puan akan dapat. Alright, and tuan-tuan puan-puan pun boleh boleh modify. Maybe waktu dia downturn tak nak trade, kita nak trade waktu momentum kuat saja, then boleh juga. So maksudnya tunggu setup di mana dia dah break EMA 200, lepas tu tuan-tuan puan-puan masuklah 2-3 kali. Itu is another way. Sebab apa? Selagi mana dia berada di atas EMA 200, maksudnya direction dia adalah
ke atas. Maksudnya direction uptrend. So kita gunakan MACD untuk masuk keluar beberapa kali. Macam ini untuk orang yang takut sedikit untuk ambil risiko lah. Just trade di atas EMA 200. Tapi jenis yang boleh ambil lebih risiko, even dia bergerak di bawah EMA 200 pun boleh buat profit. Alright, dengan syarat always pasang stop loss yang bersesuaian. Okay, so itu saja sedikit sharing on MACD. Alright, so kalau tuan-tuan puan-puan yang belum register mana-mana exchange, boleh klik dekat bahagian description. Alright, nak register and trade guna Bybit pun boleh. Bybit sekarang ni bagi 0% untuk spot trading lah. And then macam biasa boleh gunakan Huobi, Binance. Alright, so ada link dekat bahagian description. Boleh klik, boleh register, and tuan-tuan puan-puan boleh start trade. Alright, even though you're a beginner, boleh gunakan this particular strategi. Tetapi of course tuan-tuan puan-puan kena buat your own analysis, kena buat your own back testing. So apa-apa strategi yang saya share, make sure tuan-tuan puan-puan buat back testing untuk pengamatan dan penelitian tuan-tuan puan-puan sebelum menggunakan strategi tersebut. Alright, insya-Allah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.